أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah. Tiba-tiba para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah semua. Dia macam tu kan. Alhamdulillah. Welcome to our podcast and this is our BTZ podcast as usual bersama saya Taufik. Bersama saya Bai. Saya Zahil. Alhamdulillah kita ni tengah dalam bulan puasa ni. So kita rasa di antara pengongsian yang kita nak buat tak lain dan tidak bukan adalah untuk kita memperbanyakkan memahami ayat-ayat Quran. Not only understand the bahasa Quran tapi juga kita nak try to get as much as possible wisdom and guidance supaya boleh kita gunakan untuk kehidupan kita sendiri. Masya Allah. Amin. Betul sekali. InsyaAllah. So hari ini insyaAllah perbincangannya adalah mengenai di antara event yang agak penting di dalam bulan Ramadan yang berlaku, and that is none other than the Battle of Badar. Perang Badar. Dengan nama Badar tu je dah seram dah goosebumps insya-Allah. Macam yalah, I tak berapa faham lah awal-awalnya kan bila tahu kisah, because I suka history. In terms of Islamic studies ni, in terms of macam fikir ke tauhid ke, I ni kurang macam I nak kena belajar lebih. Tapi tak lah, tapi maksudnya I lebih suka ke kisah-kisah lama, history. So I use that as a macam Stepping stone stepping stone, and also benda yang macam benda ni pernah berlaku dulu. So kita ambil iktibar lah, and kita apply to hidup kita. And kisah-kisah macam ni lah Badar, and itu je secara tak langsung akan menguatkan tauhid kita. Betul. Akan menguatkan kita punya keimanan, masya-Allah. Jadi cakap pasal bulan Ramadan ni, bulan Al-Quran, kita pun nak kongsikan sejarah yang paling unggul, iaitu yang paling pertama berlaku pula pada bulan Ramadan. Iaitu peperangan Badar, di mana peperangan ini adalah peperangan yang pertama di antara orang Islam, kaum muslimin, para sahabat dan kaum musyrikin. Saya rasa menarik juga dari segi apa tahu, before we even go into the discussion of Badar. Ramadan ni kalau tak ada Badar pun dah hebat sangat kan? Betul. Yeah, On top of that, Allah takdirkan berlakunya peperangan Badar tu dalam bulan Ramadan. Nak takdirkan macam tu kan, supaya kita ni really focus. So much going on in Ramadan yang kita kena belajar and ambil iktibar lah. I think that's correct. interesting. I mean there's a lot of lessons lah Exactly. for us to actually tengok, okay, why, memang orang tanya kadang why perang tu happen during Ramadan kan. So partly also I think it's like Allah trying to tell us, all the values and attributes of coming into bulan Ramadan, like for example like lebih bersabar. Like berperang pun of course you nak bersabar, you want to go for victory pun you nak kena macam planning and strategic and all that. Victory tak boleh sebut sangat Victory dia pasal victory Zam-Zam tengah puasa ni agak rabak sikit Oh, dia tengah main dekat sini mutabak. tengah mengelamun. Now, that is also a very interesting point I think, because kalau kita cerita perang, I'm not sure but my experience is, kalau cerita pasal perang dalam agama ni, banyak orang suka fokus Ustaz apa jadi Ustaz, lawan dia macam mana, gedebak-gedebuk kan, talking about the battle aspect. Sebenarnya yang lebih banyak di-highlightkan di dalam Al-Quran bukan sangat what happened externally, tapi perasaan mereka, kebergantungan mereka kepada Allah. Yes, I did say kebergantungan. Macam takwa diorang lah, macam diorang punya
level of kepercayaan lah towards Allah. Because going to war is not an easy thing. And even Allah says in the Quran, like, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, right? Allah says that going to war is something that nobody is pleased with. Siapa suka nak pergi perang? Tapi kata Allah, and this is an important lesson. Banyak benda di atas muka bumi ini yang kau suka, tapi dia tak semestinya bagus untuk kau. Tapi banyak benda yang kau suka, sebenarnya dia tak bagus untuk kau. And then Allah ends that particular verse by saying, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kau tak tahu. So this is a matter of, as you say, taqwa. Best korang macam baca dan tahu macam meaning dia. macam best lah. Ada application lah boleh download. ada bertahun-tahun juga dia boleh download. Itu, bla 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 tahu. Adalah, alhamdulillah, ini part of the training lah. Quran is semua link Orang-orang terror Quran semua dia link daripada surah ni sampai surah ni. Kerana bila kita dah hafal, kita dah tengok ini, baru kita tahu wah ni nikmatnya kita hafal Quran. Jadi cerita dia tu macam ada sangkut paut dengan surah-surah yang berbeza. Cuma I tak suka apa tau, like mengenai ibadah, bukan tak suka maksudnya macam perspektif Kadang-kadang ada orang ingat mengenai Ramadan, mengenai Quran, mengenai puasa, ni adalah satu bulan dan satu amalan untuk orang-orang soleh. Ramadan is not only for orang soleh. Ramadan is also for sinners, most importantly. Untuk kita-kita yang berdosa ni. Ini I mean, taklah, bukan kurang lah. Ini satu. Kita semua kenapa berdosa? Ya Allah. Ya Allah. So kita seharusnya happy dengan kita ini ada Quran sebagai jalan untuk kita menebus dosa, mendekatkan diri kepada Allah. This is a month for both the righteous people and more so for the sinners, I think. Macam kita ni, mudah-mudahan Allah ampun kita semua. Ya, macam bola, kira ada recovery period lah Ni kira recovery period for manusia lah. Betul. I think for every aspect lah Ramadan, daripada sudut pemakanan, badan kita, jasmani, rohani, semua Allah set balik, reset balik. Supaya kita bila bulan-bulan lain kita dapat balance lah. Factory reset Macam kata orang apa, bayi yang baru dilahirkan kain putih cik. Dive into badar lah. Let's go into detail like why it happened, at kemuncak mana yang diorang agree to say that, hey, aku tak happy dengan kau, come let's go, let's perang. No, itu perbincangannya banyak. If I can start sedikit dari awal-awal cerita tu, dia because of migration. Okay. Right, bila Nabi SAW dengan para sahabat migrate, and what we need to understand would be ada a lot of political tension. Okay. Right? So at any point of time yang ada a lot of political tension, dia sikit-sikit kalau langgar je jadi cerita kan. Dia macam sensitif Dia sensitif. Maka dikarenakan beberapa perkara yang ada berkaitan dengan some delegations yang berlaku, and then orang termasuk teritori orang ke, ada terbergaduh sikit dan sebagainya, that escalated into orang-orang musyrikin Mekah tak puas hati and they also realizing that orang-orang Islam at that point of time baru migrate, belum prepare, tak kuat. They thought that it was a good opportunity to try and attack and defeat them once and for all. Padahal I don't understand actually. Kalau I just use kira macam reference from, because I suka tengok cerita Umar series. You know, every Ramadan tu betul pula cun-cun 30 episod. So I use that as a macam refresher lah kan. I'm sorry kalau jalan cerita I mean a bit salah lah daripada segi whatever that is written in the kitab. Tapi from what I know, macam I don't understand Abu Jahal ni macam macam orang Islam tak kacau, tak sentuh, tak jentik kau pun. Like why are you like so bothered about why their movement, diorang nak migrate, diorang nak ni. Padahal just leave them lah, you know, don't kacau sih. Dia kadang-kadang apa tau, dia kadang-kadang ada orang because of other personal interest yang mengganggu, that is enough for you to show enmity. Tak, I faham. Abu Jahal ni macam dia dengan kaum Quraisy, grup-grup diorang ni macam go for authority and power in a way macam orang tak boleh terima tau. Padahal Rasulullah dengan sahabat-sahabat tak buat apa-apa pun. Bukan bawa benda baru pun. Tak hang ke, tak macam you know, macam try to ajak gaduh ke, trigger any kind of like macam bad relationship ke. Padahal dia diam, dia buat diri dia sendiri. I guess for people who are arrogant kan, you cannot make do with apa-apa yang ganggu you punya line lah. Diorang memang dikenali sebagai zu'ama Quraisy, orang-orang terbesar Quraisy. So kira dia memang kepala-kepala kabilah, like really besar. Besar. Orang besar. Pulling strings korang diorang memang ada pangkat lah. Jadi bila datang orang yang biasa di mata diorang, which is diorang punya anak saudara sendiri. Yes, correct. Nabi SAW jalur keturunan yang sama daripada muda, Quraisy. tak ada duit. Muda dan ni, cuma he is someone yang akan ubah kehidupan diorang yang bertahun-tahun abad dulu.
So datangnya Nabi Muhammad nak ubah kehidupan orang daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah SWT tu benda yang orang tak boleh terima, walaupun kebanyakan daripada mereka percaya yang benda tu ada actually. Sebab daripada sejarah orang-orang Arab ni, diorang tahu yang Allah SWT ada. Nama diorang pun Abdullah. Diorang tahu yang Allah tu wujud dan diorang percaya yang ada Tuhan. Cuma mereka mempergunakan berhala-berhala ni sebagai wasilah untuk seakan-akan macam Allah tu jauh. Aku jadi nampak dia Tuhan benda tu aku. macam, jadi dia gunakan say for example macam batu bata ataupun maybe sculptures untuk for them to feel that it's near to me, you know? Tamathil yang dalam ayat seperti mana dalam surah Anbiya kan. Kan Nabi Ibrahim tanya, ma hadhi tamathilul lati antum laha akifun. Apa ni berhala-berhala, apa ni scripture benda-benda yang korang ukir, korang sembah dia, korang sujud. Lepas tu family dia ataupun bapa Nabi Ibrahim kata qala wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Dia kata inilah kita jumpa mak bapak kita dulu, nenek moyang kita dah buat, so diorang continue that thing. So bila Nabi Ibrahim datang, So isu dia apa tau? People don't like change. Okay. Yes, So the ego dalam diri diorang tu, kau apa? Kau baru belajar, kau baru je kecil gini, kau nak menentang benda yang orang dah buat berkurun-kurun dulu. Kau siapa macam gitu kan? Yalah, macam today for example macam kalau kita tak buat sesuatu apa yang dulu mak atau nenek kita pernah buat, kita tak continue. Ataupun so kita rasa macam atau kita tinggalkan. So orang akan anggap benda tu macam kau ni alamak, kau biadab. Biadab saya, kau tak ikut betul. Apa tu? Culture kita dulu and all that kan. Cuma alhamdulillah lah sekarang dengan adanya kesedaran kan, ramai yang dah relate culture tu. Kalau misal kata dia bercanggah dengan agama, maka tak boleh diteruskan. Dan alhamdulillah kita culture pun banyak yang berlandaskan apa ni culture-culture yang baik lah, which is tak langgar dengan syarak dan sebagainya. Tapi kalau dia melanggar syarak dengan contoh macam ada pemujaan ke, nak menyembah tu, kena berhenti sih. Itu yang orang-orang dahulu zaman Nabi pun, even zaman Nabi Ibrahim sih, berapa lama tu Nabi Ibrahim kira Abul Anbiya sih. Apa orang Melayu kita cakap, dia mati anak, jangan mati adat. Okay, understand. Cuma walaupun ada banyak interpretasi kepada perkataan tu, but if that's what we take literally kan, tak kisahlah aku nak jadi pun, yang penting adat ni kita. Tapi taklah, ada adat tu bagus, ada adat yang tidak bagus. But again lah, the point is that change is something that orang tak nak buat lah. Lagi-lagi kalau the status quo kita benefit from. Bila kita jadi ketua dan kita boleh menindas, dan kita cara berniaga kita macam ni, orang Arab lebih hebat daripada orang bukan Arab, that's the status quo. Tiba-tiba dia ni datang dan cakap, no, that's not how it's supposed to be. Yalah, of course lah. Sekarang you are nobody. Sekarang bila Islam datang, you are nobody unless you are orang yang bertakwa. Orang tak boleh terima sih. Sebab diorang antara Tuhan-Tuhan dan berhala diorang ada pangkat. Ada pangkat-pangkat masing-masing. Ini jaga bahagian rezeki, ini jaga bahagian hujan, macam-macam. So apa yang you nampak tu sekarang ni adalah sama je macam dulu. Penyembahan yang agama-agama lain yang buat sekarang ni sama je. Kau tak boleh accept sih Abu Jahal dia. You memang macam tak puas hati dengan Abu Jahal tak puas hati sih dengan dia. Babe, Abu Jahal, Abu Lahab pun memang Allah Abu pun Lahab tak pun puas kurang hati. ajar sih. Allah pun tak puas hati kan? Tapi orang yang paling mencintai mereka dua adalah Nabi SAW. Sebab itulah bapa saudara dia ataupun pakcik dia kan. Sebab tu dia sedih. Sebab bila dia sedih tu, Allah hantar pula satu pakcik yang baik, which is Abu Talib. Dia tak menyangka yang family dia adalah orang yang paling dekat dan yang paling kuat menindas dia. Padahal dia belum convert pun kan. Belum masuk Islam pun lah. Abu Talib. Abu Talib tak masuk Islam. Itu yang buat Nabi sedih sangat-sangat. Dia macam betul-betul, aku mengharap sangat engkau menyebutkan syahadah. And gara-gara Abu Talib, sebab Abu Talib ni orang besar. Jadi dia macam, aku tak boleh saya nak ambil agama engkau. Padahal kebaikan dia tu dah setaraf orang Islam pun. Yes. Sehingga kan bila Nabi doakan untuk dia supaya Allah ringankan azab dia dalam api neraka, kan Allah kata, aku akan azab Abu Talib tu sehingga sampai buku lali dia kan. Neraka Jahannam tu akan diletakkan kat buku lali dia je. Walhal bila Allah sebut tentang seksa dia tu, Nabi kata kira dia punya kepala dah mendidih dah. Walaupun kat kaki dah. Letak kat kaki otak mendidih. Itu nak tunjukkan betapa dahsyatnya azab Allah. Habis lah kau kena cukup-cukup Memang tak puas hati tak boleh angkat bila dia macam seksa Sumayyah. Wah, dia tapi kehidupan dulu dengan konsep penghambaan slavery slavery memang you akan nampak benda ni. Sebab sebelum-sebelum tu pun memang dah ada
kaum-kaum yang buat macam gitu. Tapi I puas hati dalam cerita tu. Dalam kisah Badar ni, I happy dengan satu benda. Paling happy lah. Apa? Pasal Ibn Mas'ud yang bunuh You dia. memang favourite Ibn Mas'ud. Memang dia lah. Tu memang solid lah senang cakap. Hero tu Orang yang keenam kan. JC pun nombor 6 I start dulu pakai. Baik. Padahal Dia related semua related lah. Okay, kita go to yang first verse tadi. So kita boleh start dia punya cerita Wa dia. laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Siapa nak ikut ni surah apa ni? Surah Ali Imran ayat 1 2 3. 1, 2, 3 1, 2, 3 okay. 1 2 3. Senang ingat. Jadi Allah SWT sebut peristiwa ni dalam Al-Quran. Di mana kalau kita tahu perang Badar ni muslimin ketika itu, kira antara hikmah jadinya peperangan Badar ni pun dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW ada peluang untuk nak nak so-called macam structure the system of al-jaish, tentera Islam, dia military punya sistem tu. So sebelum-sebelum ni memang tak ada peperangan secara sistematik lah. Jadi bila ada peperangan Badar tu, bermulanya structure macam mana kita nak pergi perang, siapa yang akan jadi qaid dia, kepala dia, siapa yang depan, akan siapa belakang, barisan siapa depan, arrow, siapa yang akan menjaga welfare kat belakang kalau orang sakit semua. Jadi hospital lah semua sedihnya ketika itu orang Islam nombor dia sikit. Berapa exactly? 300 or dia dalam riwayat mengatakan tadi apa? 317. Ada 300, 313, 317. Lebih kurang macam tu lah. Nombor dia tak memainkan peran. Cuma yang penting sikit lah. Compared to orang kaum musyrikin which is 1000 lebih. Which is jauh sih. Berapa persen je berbeza. 1:3 lah. 1 have to fight 3 lah. Oh, mau rabak juga tu. Jadi mau kena kerumon rabak tu. Betul kan? Bila Nabi SAW kira dah prepare for war ni, kebanyakan para sahabat rasa gerun jugalah. Yalah, secara logiknya of course tak boleh Habib. 300 jumpa 1000 maaf. Dia bukan 300 saja tau. 300 ada yang baru masuk Islam. 300 baru migrate. Muda. Perempuan ada. Ya. Perempuan dalam perang belakang. So diorang bantu kat belakang. Tapi senang kata kira sikit lah. Sikit. Yalah, of course. Jadi waktu tu Nabi lagi tak berpangkat lah kan. 300 tu kan. Semua yang macam semua like biasa-biasa. noob lah. Kita tak tahu pasal peperangan lah. Tiba-tiba bila Allah letakkan benda ni, Allah SWT macam nak test orang berkeimanan. Kalau ada pun yang agak berpangkat, the team is baru apa, belum ada chemistry. Belum chemistry. Betul. Abu Bakar one of them. Kira compared to kaum Quraisy ketika itu, diorang veteran dah veteran. Yes. And dari sudut diorang punya weapon, dari sudut diorang punya kuda, diorang semua dah well prepared dah benda tu. Cuma bila Allah sebut tentang peperangan Badar ni, Allah gunakan wa antum adillah. Allah gunakan term adillah kat situ kan. Jadi adillah ni makna dia satu kalimah yang sangat bermacam-macam makna kita boleh berikan. Macam Allah SWT tunjukkan dalam keadaan korang lemah, tak bersemangat, tak bermaya, tapi Allah memberikan satu kemenangan yang besar waktu di Badar, dalam keadaan kita peperangan dalam Badar tu. Tu yang Allah nak tunjukkan, korang ingat tak? Ni satu nikmat yang aku dah berikan korang walaupun dalam keadaan korang lemah. Sebab Islam lepas tu megah apa? Islam berkembang sampai ke seluruh dunia dan sebagainya. Jadi bila Allah recap cerita ni dalam surah Ali Imran ni, Allah SWT nak tunjukkan bahawa fattaqullah, maka bertakwalah pada Allah. Jadi ayat ni bukan untuk pada zaman tu je. Dia balik kepada zaman selepas itu pun. Zaman kita sekarang ni, whereby kita tengok orang-orang Islam bukan dalam konsep peperangan saja. Maksudnya dalam keadaan yang Islam dah berluasa, kita dah lihat agama kita dah, semua orang dah tahu tentang agama kita. So sifat kita bila kita dah menjadi orang yang beriman kepada Allah ni, kita kena bertakwa, la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Allah SWT macam ingatkan balik, ingat tak dulu korang tak ada benda tau. Aku menangkan korang tau. Dia spesifik kan, laqad nasarakumullah, Allah yang memberikan kemenangan. So kalau kita menang in any situation in our life, the first thing that we need to realize is that menang tu bukan datang pada kita. Yes. Berbalik ke ayat tu Means kemenangan tu Allah yang sebanyak mana pun, sekurang mana hebat pun, macam mana pun, atau lemah macam mana pun. Kita dalam hidup harian lah, misalnya macam kita buat kerja bagus ke, kita betul. dapat naik pangkat ke, kita dapat close deal ke, kita whatever lah kan, beli kereta baru ke. Betul. That's the setiap rezeki, kemenangan dan apa pun balik kepada Allah SWT. Asal nak kita kena kereta baru Asal nak kena kereta baru. Kita apa urus. Orang Melayu ni gini lah, benda sukses dia kira kereta tu. Amin. Betul juga Kita mendoakan. Kalau dia baik, insya-Allah okey lah. Kita mendoakan insya-Allah. Okey, lepas tu ayat seterusnya Allah kata iz taqulu lil mu'minin. Jadi Allah SWT macam menceritakan lah
Bahawa Nabi SAW ada hard time ni nak ajak orang-orang Islam untuk pergi perang, nak ajak orang kita tengah sikit sih, macam mana kita nak convince orang untuk pergi perang ni kan. Allah kata ittaqulul mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum. Nabi SAW kata tak cukup ke? Allah dah prepare untuk kita ni dalam peperangan ini, dalam keadaan kita tengah lemah, tak bermaya, tak semangat ni, Allah dah siapkan nak menghantar sebanyak bisalah sati alaf 3,000 minal malaikati munzalin. 3,000 malaikat yang dah ready untuk perang. 3,000 Babe, malaikat punya kekuatan babe bukan kekuatan manusia tau. Malaikat punya kekuatan ni kita cakap kita pun tak tahu macam mana kekuatan. Kalau Nabi sebut tentang sifat Jibril tu, satu kepak ataupun setengah kepak dia dah boleh tutup setengah dunia ke satu dunia. Imagine. Macam mana imagine kekuatan 3,000 para malaikat. Memang tak boleh imagine. Tak boleh imagine je. Benda beyond 3,000. Imagination. Ya, 3,000 para malaikat. Allah kata wa ma ja'alahu Allah illa busyra. Tak, Allah SWT sebut sebelum tu. Ni satu berita gembira, tapi Allah SWT sebut juga kira bala in tasbiru. Allah kata walau macam mana pun kalian tahu yang kalian akan diberikan 3,000 para malaikat ini, tapi kalau dalam keadaan kita berperang tu mesti ada ujian apa? Allah SWT masukkan konten ataupun Allah SWT masukkan nilai-nilai yang perlu ada dalam peperangan adalah sabar. In tasbiru wa tattaqu. Dan ketakwaan, takwa tu maknanya dia kena 500% lah. Pasal ini peperangan ni memang kita tahu kita akan kalah. Pasal sikit apa? Yes. Tapi Allah suruh kita logically memang tak akan menang. Cuma Allah cakap sabar dan bertakwa. So takwa adalah satu perkataan yang sangat-sangat powerful kat sini. Maknanya kita percaya yang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan kemenangan itu. Dulu Syekh Ana pernah cerita benda ni lah. Cerita kalau kita tengok kat Badar ni, antara benda yang kita boleh relate tu is peperangan Badar dan ayat-ayat seperti mana ayat yang kita discuss ni, dia antara ayat yang membincangkan the recipe for success in life. Masya Allah. Indirectly even maybe directly also. Ya. Walaupun cerita dia tu, tapi dia apa tahu, dia ada Syekh kita cakap, dia time tu dia syarah kat kita hadis. Ni kita kalau kita boleh share quickly hadis ni mengenai hadis innamal a'malu binniyat, tak ada kena-mena. Cuma hadis innamal a'malu binniyat, which means amalan itu tidaklah diganjari kecuali berdasarkan kepada niat. Betul. Dua orang kita tengok solat, Allah ganjar beza-beza apa berdasarkan niat. Betul. Solat juga dua-dua, tapi Allah ganjar beza because mata nampak dua-dua solat. Sama. Tapi niat kita tak nampak. Betul. Orang dua-dua derma $10, tapi niat beza apa? And based on your niat Allah kan. Cuma dia cakap kalau kita tengok hadis itu diriwayatkan oleh Umar Ibn al-Khattab. Your favorite also Umar ceritakan benda tu kepada sahabat-sahabat Nabi selepas kewafatan Nabi tau. Maka ulama tanya, kenapa Umar nak remind this particular matter to the people? Maka Syekh kita cakap kemungkinan ada an important message. Dia cakap kemenangan kaum muslimin sepanjang zaman, begitu juga dalam sirah Nabi, ianya itu tertakluk kepada takwa, sabar dan niat. Dia tengok zaman Nabi SAW, perang Badar ni kalau ikut logik memang tak menang. Confirm. Yes, of course. Apa yang tengok paper je kalah sih. Dia punya stat sheet dia kira fail lah. Saya betul. Kalau gangster pun memang tak nak pergi perang. Tak nak. Kuat macam mana kalau fikir betul lah tak menang apa? Mana punya mafia ke apa ke tak menang. Tapi pergi juga. Membawa dan membekalkan di dalam jiwa ini takwa, sabar dan niat kepada Allah. Betul. Ada ayat lain kan, istastaghisu rabbakum, sama juga Allah turunkan satu malaikat. Yang cerita dia adalah kalau satu malaikat nak hancurkan semua manusia boleh tak? Boleh. Apa? Tapi kali ni 1,000, 3,000, 5,000. Tapi cerita menarik dia apa tau? Yang meninggal dalam peperangan Badar, kata para ulama, daripada kaum musyrikin bukan 1,000, bukan 500, 70 orang. Yang mati, ada orang fikir balik, Ustaz kalau gitu malaikat-malaikat semua buat apa sih? Yang turun 5,000 apa? Itu tak ada Allah sebut kan? Betul. Walakin the busyra, Allah nak memberikan kepada kaum muslimin kekuatan dalaman. Berita gembira. Because why? The effort still needs to come from you. Yes, correct. Tak boleh free-free lah. 5,000 datang, dah baik diam je sih. Kita betul. Ada riwayat yang sebut, ada sahabat-sahabat cakap kita ni nampak macam dah outnumbered. Tiba-tiba nampak macam ada these figures coming in. Tolong kita. Angin lah, nampak atas kuda lah. Ada yang cakap kita dah nak strike a person with our sword. Belum lagi apa-apa. Dia dah hilang. Tiba-tiba dah hilang ataupun kepala dia datang. Dah tak ada dah. Tapi kata para ulama, but the sword has already been raised. Usaha tu dah sampai dah. Dah tercapai. Mana usaha Allah nak tengok usaha kita. Itu yang kan plays a big part lah dalam benda ni. Lepas perangan Badar, perang Uhud. Perang Uhud terbalik apa? Ramai orang.
kuat, banyak, confident. semua. Tapi kali ni menang ke kalah? Kalah pasal yang arrow tu lah degil tak nak dengar So cakap. cerita dia apa? Cerita dia apa? Niat lari. Niat lari. So Sebab Badar seharusnya kalah, niat betul, menang. Uhud patutnya menang, niat salah, kalah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zaman bila dia jadi khalifah, dia mula dah nampak masyarakat Islam ni dah macam nak jatuh sikit. Sebelum apa-apa dia ingatkan Umar punya nampak sahabat-sahabat tu boleh Dia nampak betul apa jadi ni? tu. Aku tengok, aku ada kat Badar, aku ada kat Uhud, I saw this. Maka dia pergi kat sahabat-sahabat, dia cakap, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan kepada apa? Niat. Dan setiap itu akan diganjari berdasarkan apa yang dia buat. Ini yang kita dapat daripada Badar. Strong habis ni. Masya-Allah. So it doesn't matter whatever that you're going through in life Yes, academics ke, professional ke, apa pun lah. Itu benda. Wala in tasbiru wa tattaqu. Sabar, takwa, insya-Allah. Yes. Dan usahalah kan. Bila kita cakap pasal sabar ni termasuk dalam usaha. Bila you usaha, tak mestinya on the spot you dapat apa. Exactly. Berlaku dalam beberapa perkara yang kita dah usaha bertahun-tahun pun tak dapat juga. Tapi ada orang yang memang Allah nak berikan pada dia, dalam sifat dia bersabar seketika tu pun dia dapat. Dapat Jadi afiah. masing-masing ada dia punya ni. Dapat afiah. Jadi Menarik lagi sekali benda ni apa? Minta maaf, sorry. okay. And this happens in Ramadan. And tak ke Ramadan yang penting adalah taklin yang tidak berkan, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam puasa ni pun urusan dia adalah apa? Takwa. Tak ke dalam puasa ni memang urusan dia apa? Sabar. Yes. So it all happens macam kena gitulah kenapa Semua dia bulan Ramadan. semua sama dia punya values dia sama. Perang Badar ni memang dah macam dia dah menjadi contoh Exactly. It's a reflection. It's a reflection to everything in life sih. Macam kadang reality reality hari ni orang cakap kau tak kerja ke? Tak apalah, aku sabar tergantung. Alamak. Benda dah Takdir, dah dah tertulis, ditakdir dah aku macam Macam mana pun akan ada juga. Nanti akan ada. Tapi macam mana kita nak tackle benda-benda tu? Satu sudut kita tengok dia ni cakap je tapi macam apa yang takdir, kalau kau tak bergerak pun kau tak kerja pun Allah tak kasih kau rezeki sih. How does these people pula macam this golongan yang macam diorang terlalu bersandarkan takdir. Walhal sebenarnya kalau kita belajar daripada kisah tadi tu, it's actually Allah nak tengok kesabaran kita, yes. Tapi macam 5,000 malaikat tu, kita boleh je diam. Macam orang tu cakap, oh takdir, aku diam je. Benda akan jadi automatically. Tapi tak sih. Kau nak kena bangun juga, kau nak kena gerak juga, kau nak kena kerja juga. Of course. Dan baru Allah tengok, aku nampak kau punya usaha. The word is usaha. Ikutkan hati, tak payah ada orang pergi perang. Yes, correct. Allah boleh bunuh straight je. Nabi duduk kat masjid je. Nabi duduk, okey korang, kita declare war. Kita kata, duduk tengok je malaikat And bunuh. also Boleh je. also if when that happens, itu yang lagi kuatkan semangat keimanan diorang yang tahu Allah tu ada sih. Kalau tak free gitu macam magic kan. And dapat tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tak sungguh-sungguh kan. Correct. Filtering the correct people lah. Siapa yang kerja cuit-cuit tulang kan. Kat situ boleh nampak. Memang Allah nak tunjukkan tu satu peperangan yang membawa banyak erti. Lagi-lagi berlaku bila kita tengok pada sabar tu pula berlaku pada bulan puasa. Sih. Jadi kesabaran diorang tu dah maksimum dah. Allah dah test diorang betul-betul ni. Dalam and dengarnya kita dalam banyak riwayat, para sahabat ni sebabkan keimanan dan ketakwaan diorang yang tinggi, diorang puasa babe. Diorang berpuasa dalam keadaan perang. You imagine perang kat padang pasir. Kita duduk kat padang pasir macam kena sepak tau diri kita Especially apa tau, especially yang kita ni tengah puasa ni, yang duduk dalam aircon. Tak especially Perang Badar ni dia punya values values dia sabar, takwa. Ni happen to kita pula sekarang. We need to apply bila nanti 5.30 5.45 Itu Badar kita lah. tu perang Badar kita tau. Pukul 6 suku. Pelan tau waktu tu, slow nak buka. Dia dah mula bengkok sikit badan Yes, bengkok. Betul. So actually yes, betul. It really reflect on everything. Betul. No, in all honesty kan, ayat ini kalau kita nak bincang dia lama tau. Betul. Tapi itu pun kalau kita dah boleh apply dah memang sui lah. So kita pun bila tengok ayat ni macam satu sui, message lah. Satu message. Boleh lah, ustaz manusia pun boleh juga cakap sui. Ingat ustaz malaikat semua ni. Ada apa-apa lagi sebelum kita nak tutup? Astagfirullah. Best. I tak sabar betul sih. Ni perang Badar dan we have perang Uhud Nanti kita next episode lah. Cuma tadi ayat dia tu pun Allah SWT kata kalau masih lagi korang merasa ragu-ragu terhadap kemampuan Allah, Allah akan hantar 5,000 pula
Malaikat bi 5,000 minal malaikah murdifina. Musawwimin. Musawwimin yang betul-betul nak attack ni. Mana dia Allah SWT kata anytime lah. Kalau korang tak usaha tak ni, aku boleh hantar berapa banyak pun. Cuma betul macam mana tadi you cakap, Allah SWT peperangan ni berlaku nak filter siapa yang betul-betul ketakwaan dia, usaha dia untuk semata-mata nak mendapatkan keridaan Allah SWT. Dalam peperangan tu pun orang Islam ada terkorban juga. Terkorban juga. Jadi nak dan perang-perang yang lain ada yang cabut juga kan. Ada dalam ayat-ayat lain Allah SWT sebut ada yang cabut daripada peperangan, takut salasatil ladina khulifu. ada orang tinggalkan peperangan itu. Benda ni wajar, bukan kita kata sahabat ni perfect. Diorang melalui kehidupan yang di mana berhijrah dalam keadaan harta pun tak ada dan sebagainya, tiba-tiba kena pergi perang. Tiba-tiba nak kena ni aku dah tak ada duit, dah tak ada harta, kena tinggalkan family lagi dan sebagainya. Kita kalau kat tempat diorang pun kita akan rasa macam itu juga. Goyang juga kan. Goyang, tapi disebabkan ketakwaan, sebab Allah kata wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Allah kata itu bukan apa-apa melainkan aku nak berikan berita gembira je untuk korang. Tapi dia punya the main factor dalam situ adalah berusaha. At least macam tadi you cakap kan, pedang dia dah diangkat. Walaupun kita tengok siapa yang penggal kepala dia ni? Tapi sebab Allah nampak dia dah nak penggal kepala orang tu. Mungkin dia bila dia penggal tak sama macam malaikat yang penggal. Boleh macam malaikat gini je sih. And you fikir lepas tu diorang balik bila diorang tahu diorang menang. Of course lah, lagi kuat sih iman orang kan. Lagi semangat gila. Bila you dalam keadaan lemah tapi you boleh achieve such a big event macam gini, apatah lagi dalam keadaan yang ramai. Exactly. Itu Allah nak tunjukkan. Dalam ayat lain pun Allah SWT sebutkan ayat yang tentang kalian dalam keadaan sedikit kan. Kam min fi'atin. Wa kam min fi'atin qalilatin. Berapa ramai Allah SWT berikan kemenangan untuk kumpulan-kumpulan yang sedikit tu. Qalilatin ghalabat fi'atin kathira. Mengalahkan yang banyak tapi dengan izin Allah Subhanahu. Dia berapa banyak yang ramai itu dengan izin Allah pun kalah. Nak tunjukkan at the end of the day semuanya berlaku di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan atas keizinan Allah ni berlaku hanya dalam niat yang betul dan ketakwaan yang benar, dan juga ada kesabaran dalam merumpahi apa-apa ujian dalam kehidupan kita. Dia kalau menang time underdog dia macam biasa. Yes. Kau ni first day puasa dengar cerita gini terus macam okay lah. Badar. Ingat 6:15 6:45 sabar. Ngaji sikit. Jangan tenung ya Bandung. Lagi pergi bazar-bazar. Sabar dulu. Alright, alhamdulillah. Macam tak nak berhenti tapi terpaksa berhenti Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita berbincang. Kalau nak dengar lagi, kita teruskan pada episod yang seterusnya insya-Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.